Okey, keradioaktifan ni. Okey, kita belajar pasal radioaktif. Okey. Yang pertama kita kena tahu pasal sejarah dia. Okey, lepas tu yang kedua kita kena tahu pasal dia punya proses perebutan dia, lepas tu aplikasi dan juga kegunaan. Okey, boleh tengok muka surat 232. Kita teks nah. Okey, so kita boleh mulalah. Okey, kita mula kita nak tengok sejarah penemuan keradioaktifan. Okey, macam mana radioaktif ni ataupun keradioaktifan ni ditemui. Okey. Pada tahun 1895, Wilhelm Conrad Röntgen, okey, ahli fizik Jerman, okey, menemukan sinar X secara tidak sengaja. Yang ni sinar X ni adalah X-ray lah kita guna lah ni tu. Okey, beliau telah mengambil gambar foto sinar X tangan isterinya. Tu. Ni. Nampak bawah ni. Kejayaan itu membolehkan Wilhelm Conrad Röntgen menerima hadiah Nobel pertama dalam bidang fizik pada tahun 1901 bagi penemuan sinar X. Okey, pada 1895, okey, Wilhelm Conrad Röntgen ni ataupun kita panggil Röntgen saja, okey, dia telah menemui X-ray. Okey, yang kedua, yang ni, ni macam mana dia temui sinar X ni. Okey, yang ni lah yang Ustazah belajar dekat universiti, dekat U lah, macam ni lah. Okey, macam mana X-ray tu berfungsi. Okey, daripada sini kita ada sisip. Okey, lepas tu anode, elektron yang bergerak. Okey, elektron akan bergerak dan menghasilkan sinar X. Okey, nanti kalau kata kamu sama belajar bahagian fizik, bolehlah kamu belajar macam mana X-ray tu berfungsi. Okey, apa yang ada dalam X-ray tu. Okey, ini hanya untuk pengetahuan kamu sajalah. Okey. Okey, yang kedua, radium. Sejak penemuan radium, pancaran gamma yang dihasilkan oleh radium telah digunakan dalam pelbagai bidang, termasuklah bidang perubatan untuk merawat penyakit kanser. Okey, so pancaran gamma ni, okey, sinar gamma ni digunakan untuk membunuh sel-sel kanser. Yang orang buat kemoterapi tu dia guna sinar gamma. Okey, namun begitu Marie Curie meninggal dunia semasa berumur 67 tahun kerana menghidap penyakit disebabkan oleh pendedahan kepada pancaran gamma yang berlebihan. Okey, Marie Curie ni dia adalah seorang ahli fizik juga. Okey, ahli fizik perempuan. Okey, jadi kalau dia yang menemui radium, okey, yang menghasilkan pancaran gamma, okey, yang boleh merawat penyakit kanser. Okey, ni Marie Curie lah. Okey, jadi kalau kamu nak tengok macam mana kisah hidup dia, kamu boleh Google, okey, filem radioaktif. Okey, dekat filem tu dia cerita daripada dia macam mana dia boleh terlibat dalam bidang radioaktif ni. Okey, lepas tu dia sakit. Lepas tu anak dia pula continue dia punya eksperimen. Okey, saya tengoklah cerita ni. Bolehlah dia cerita pasal dokumentari lah, cerita dokumentari pasal ni lah. Marie Curie ni, okey? Boleh kamu boleh search lah radioaktif. Okey, dia cerita dia dalam sejam lebih kot kalau tak silap. Tengok cerita radioaktif. Kamu banyak masa kat rumah kan? Search cerita radioaktif ni. Okey, boleh tengok. Okey. Okey, seterusnya Antoine Henry Becquerel. Nama dia hebat Tahun 1896, Antoine Henry Becquerel, okey, ahli fizik Perancis, telah menjadi orang pertama yang berjaya menemukan keradioaktifan. Kalau tadi Roger ni, okey, dia jumpa X-ray. Tapi Becquerel ni dia jumpa keradioaktifan. Apa itu keradioaktifan? Sekejap kita tengok. Beliau menemukan suatu sebatian radioaktif iaitu uranium dan menghasilkan pancaran yang boleh menghitamkan plat fotografi, termasuklah dalam keadaan yang gelap secara tidak sengaja. Pancaran tersebut juga dikesan berdasarkan ciri pengayonan. Okey, keradioaktifan ni berkaitan dengan pengayonan. Okey, oleh sebab itu Antoine Henry Becquerel menerima hadiah Nobel dalam bidang fizik pada tahun 1903 bagi penemuan keradioaktifan. Okey, kita ada 3, Röntgen, Marie Curie dan juga Becquerel. Okey. Okey, yang ni yang Becquerel jumpa. Okey, plat fotografi yang dihitamkan. Okey, yang ni adalah uranium. Tidak uranium. Okey,
Yang ni adalah uranium. Uranium ni adalah sejenis bahan radioaktif. Okey. Pancaran dikeluarkan daripada nukleus uranium, dia akan menghasilkan zarah alfa dan juga satu lagi nukleus. Okey, nukleus ni stabil. Okey, yang tu sejarah dia ada 3 orang . Okey, seterusnya kita tengok uranium apa yang Becquerel buat. Selepas menghadiri sesi pembentangan kertas kerja oleh Roentgen pada 20 Januari 1896, Becquerel berasa hairan kerana kajiannya tidak dapat menghasilkan sinar X. Okey, jadi bila dah dijumpa benda ni, uranium ni, okay, dia boleh menghasilkan hitam dekat pada plat fotografi. Sepatutnya boleh nampak ni lah. Boleh nampak image lah macam sinar X tadi. Tapi dia pelik. Kenapa tak boleh menghasilkan X-ray? Oleh itu, Becquerel telah menggantikan bahan dikaji dengan sebatan uranium. Okey. Okey, pada penghujung tahun 1897, Marie dan Pierre Curie, pasangan suami isteri dari Poland, berjaya mengesan pancaran radioaktif melalui kuasa pengayunan dan bukan melalui kesan fotografi. Bermula dengan biji uranium yang dikenali sebagai pig plant, mereka berjaya mengekstrak dua elemen radioaktif iaitu polonium dan radium. Maksudnya, okay, bila Becquerel ni, dia guna uranium untuk menghasilkan X-ray, tapi tak boleh. Okay, lepas tu, Marie and Pierre Curie ni, okay, mereka dua orang ni guna balik uranium tu dan menghasilkan X-ray. Okey, dan mereka boleh mengekstrak dua elemen radioaktif, maksudnya daripada uranium tu boleh menghasilkan polonium dan radium. Okey. Ni. Okey, yang ni adalah uranium. Okey, pancaran gamma daripada uranium. Okey, dia menghasilkan polonium. Okey, polonium ni adalah radium yang lebih stabil. Okey. Okey, jadi Marie Curie adalah wanita tunggal yang pernah menerima 2 hadiah Nobel, iaitu hadiah dalam Nobel dalam bidang fizik pada tahun 1903 dan juga 1911 dalam bidang kimia. Okey. Okay, kita masuk kepada keradioaktifan. Okey, muka surat 234. Okey, itu kita belajar pasal sejarah je lah. Sejarah tu hanya pengetahuan sahaja. Okey, keradioaktifan ialah proses perebutan secara rawak dan spontan bagi nukleus yang tidak stabil dengan memancarkan sinaran radioaktif. Okey, kita tengok mana gambar dia. Sinaran radioaktif terdiri daripada alfa, beta dan gamma. Okey, nama pun lebih kurang apa? Virus sebelah ni kan. Tapi yang tu virus delta. Ni alfa, beta dan gamma. Okey, so yang ni perebutan uranium 238. Uranium 238 ni adalah sejenis bahan radioaktif. Okey, uranium 238 ni dia daripada nukleus dia. Okey, 92P ni, P adalah proton. 146N ni adalah 146 jumlah neutron. Okey, ada dalam nukleus dia. Okey, so bila dia melalui proses perebutan, dia menghasilkan satu nukleus yang stabil dan juga dia membebaskan zarah alfa. Okey, ni hasil perebutan dia. Maksudnya dia nukleus yang tak stabil, dia boleh menghilangkan, boleh berpecah, menghasilkan dua. Okey, thorium 234 dan juga zarah alfa. Okey, tadi, okey, kalau tadi start daripada uranium menghasilkan thorium. Okey, lepas tu thorium ni dia melalui proses perebutan juga. Okey, menghasilkan protactinium 234. Okey, ni jenis dia nah. Okey. Ni thorium 234. Okey, dia berpecah menghasilkan protactinium 234 dan juga zarah beta. Okey. Okey, lepas tu kobalt 60 ni, okey, yang ni pun adalah bahan radioaktif juga. Okey, nukleus kobalt yang tidak stabil, dia akan berpecah menjadi kobalt 60 juga, tapi dia stabil dan menghasilkan sinar gamma. Okey, sebab itulah kobalt 60 ni dia digunakan untuk merawat pesakit kanser sebab dia menghasilkan sinar gamma. Sinar gamma ni dia sangat boleh menembusi sel kita dengan
cepat berbanding alfa dan juga gamma. Sebab itulah kita tak boleh terdedah selalu sangat dekat sinar gamma ni, dan dia yang sinar ni sangat panas. Okey. Jadi keradioaktifan ni berlaku apabila proses perebutan nukleus secara rawak. Okey. Keradioaktifan adalah proses perebutan nukleus secara rawak. Inilah. Okey, uranium 238 dan juga kobalt 60. Okey, perebutan radioaktif adalah proses rawak dan spontan, iaitu nukleus yang tidak stabil memancarkan sinar radioaktif sehingga nukleus tersebut menjadi lebih stabil. Contoh unsur radioaktif yang mempunyai nukleus tidak stabil dan mereput secara spontan dengan memancarkan sinaran radioaktif. Okey, contohnya karbon 14, radium 222, thorium 234, uranium 238. Okey, number ni adalah dia punya jenis dia. Okey. Okey, unit keradioaktifan. Okey, yang ni boleh buka muka surat 235. Okey, unit keradioaktifan ialah unit pengukuran bagi keradioaktifan yang pertama diperkenalkan ialah Curie. Nampak CI? Dia ambil nama daripada Marie Curie, sebab Marie Curie yang jumpa keradioaktifan. Okey, selama ni kamu pelik macam mana boleh nilai dia yang tu? Macam mana boleh nama dia macam tu? Dia ambil nama daripada ahli kimia ataupun ahli fizik ataupun saintis yang jumpa benda tu. Okey, kadar perebutan nukleus yang tidak stabil atau keaktifan dalam perebutan nukleus diukur dalam unit Curie. 1 Curie ialah 3.7 darab 10 kuasa 10. Ni 10 kuasa 10 dan atas lah. Saya terlupa ni. Okey, 10 kuasa 10 perebutan sesaat. Okey, ni tunjuk dah. 1 Curie sama dengan 3.7 darab 10 kuasa 10 perebutan per saat. Okey, unit dia. Ini pengukuran dia. Macam mana kita nak ukur ni kan? 1 Curie tu berapa perebutan? Maksudnya sekali dia bereput tu berapa banyak? Dalam masa sesaat. Unit dia adalah becquerel. Becquerel ni siapa? Hak tadi tu. Kan? Hak yang lelaki tadi tu kan? BQ. Okey, 1 becquerel ialah 1 perebutan sesaat. Maksudnya 1 becquerel bersamaan 1 perebutan per saat. Okey. Setiap saat dia menghasilkan 1 perebutan ataupun 1 becquerel. Okey. Okey, seterusnya separuh hayat perebutan radioaktif. Okey, ialah tempoh masa yang diambil untuk bilangan nukleus yang belum satu mereput berkurang menjadi setengah daripada nilai asalnya. Gambaran secara grafik kadang apabila bilangan nukleus yang belum mereput itu berkurang dengan masa ditunjukkan dalam rajah. Okey, tengok rajah ni. Yang ni adalah separuh hayat, number of half life. Okey, half life ni maksudnya separuh hayat ni maksudnya dia daripada satu dia mereput jadi separuh hayat. Maksudnya jadi setengah. Okey, bila setengah, okey, daripada setengah tu, setengah lagi pada setengah dia akan jadi 1/4. Setengah lagi daripada 1/4 jadi 1/8. Setengah lagi akan jadi 1/16. Okey, separuh hayat lagi jadi 1/32. Jadi, yang dekat bawah ni, okey, yang ni adalah separuh hayat yang pertama, separuh hayat yang kedua, separuh hayat yang ketiga, separuh hayat yang keempat, separuh hayat yang kelima. Okey, maksudnya bila separuh hayat yang pertama, okey, dia menghasilkan 1/2 daripada jumlah dia lah, jisim dia. Okey. Separuh hayat yang kedua, 1/4. Separuh hayat yang ketiga, 1/8 dan seterusnya. Okey. Kalau separuh hayat yang keenam, ambil 1/32. Bahagi dengan 2. Kita akan dapat 1/64. Okey. Okey, kita boleh tengok sini juga. Okey, daripada gambar ni muka surat 235. Okey. Jadi yang first ni, yang mula ni, okey, yang ni belum mereput. Okey, ni satu. Macam pecahan. Satu. Okey, lepas tu selepas 5 hari, okey, nampak dia jadi. Hak kuning ni sudah mereput setengah. Okey, ni maksudnya separuh hayat yang pertama. Okey, lepas 10 hari, yang tu dia masuki separuh hayat yang kedua. Okey, daripada kuning ni 1/2 bahagi lagi 2, kamu akan dapat 3/4. Okey, lepas tu separuh hayat yang ketiga 15 hari. Okey, dia akan jadi 7/4.
8. Okey, setakat ni ada soalan tak nak tanya? Soalan nak tanya? Mula-mula kita Okey, kalau awal-awal tadi kita belajar pasal sejarah dia kan. Okey, lepas tu mula-mula kita belajar pasal sejarah, lepas tu kita belajar pasal unit dia. Okey, unit dia unit SI dia adalah becquerel, 1 BQ. Okey, unit untuk keaktifan adalah Curie. Okey, lepas tu kita belajar pasal ni. Okey, kalau untuk kereaktifan kita guna unit dia CI, Curie. Okey, kalau untuk kadar perebutan, okey, Curie. Okey, tapi kalau untuk unit dia adalah becquerel, BQ. Okey, so kita guna BQ. Okey, kita tengok contoh sikit. Okey, muka surat 235. Okey, protactinium 234 merebut menjadi uranium 234 dengan separuh hayat, okey, T1/2, 5.2 jam. Hitungkan jisim PA234 selepas 20.8 jam dengan jisim asalnya 80 gram. Okey, so dia nak tahu jisim dia ni, okey, selepas 20.8 jam. Okey, selepas berapa separuh hayat. Okey, jadi mula-mula 0 jam. Okey, berat dia mula-mula jisim dia 80 gram. Okey, selepas 5.2 jam mestilah bahagi dengan 2. So 80 bahagi 2 dapat 40. Okey, ini adalah separuh hayat yang pertama. Okey, separuh hayat yang kedua tambah lagi 5.2 jam tambah lagi 5.2 jam kita dapat 10.4 jam. Okey, lepas tu apa jadi kat jisim dia? Bahagi 2. Sebab tu dapat 20. Okey, ini separuh hayat yang kedua. Okey, separuh hayat yang ketiga tambah lagi 5.2 jam kita dapat 15.6 jam. Okey, dan jisim dia berkurang menjadi 10 bahagi 2 dah. Okey, yang ni separuh hayat yang ketiga. Okey, lepas tu kita tambah lagi dia nak sampai 20.8 jam kan? Okey, tambah lagi 15.6 tambah lagi 5.2 jam. Kita ada 20.8 jam. So 10 bagi 2 dapat 5. Jadi jawapan dia maka jisim PA ni apa? Protactinium 234 yang tertinggal selepas 20.8 jam ialah 5 gram. Okey, yang ni kalau dalam bentuk ayat. Okey, kalau dalam bentuk graf pula, yang ni. Okey, ini dalam bentuk graf. Okey, graf keaktifan melawan masa bagi bahan radioaktif P adalah seperti yang ditunjukkan dalam rajah 8.4. Okey, yang ni graf keaktifan melawan masa bagi bahan radioaktif P. Okey, jadi dia start dengan 800 dia punya keaktifan dia. Okey, jadi masa dia adalah 120. Berdasarkan keputusan graf, berapakah separuh hayat bagi P? Okey, jadi separuh hayat dia macam mana? Okey, separuh hayat dia kita ambil kat mana? Okey, berdasarkan keputusan graf, berapakah separuh hayat bagi P? Okey, jadi keaktifan asal dia adalah 800. Jadi kalau separuh hayat dia, kita ambil dekat 400. So, daripada graf tu, okey, kita ambil pembaris, garis, pam, kena kat sini. Okey, lepas tu, kita turun ke 40. Nampak dia kena graf kat sini? Okey, lepas tu kita ambil dekat masa dia adalah 40. So, masa yang sepadan ialah 40 saat. Saya tunjukkan dalam garis. Okey, maka separuh hayat bagi P ialah 40 saat. Okey. Separuh hayat
bagi P kalau guna graf. Okey, kalau tadi kita guna inilah ayat dia kan. Okey. Dia tanya jisim. Dia tanya jisim. Kalau graf ni dia tanya separuh hayat. Maksudnya kita ambil had paling tinggi. Jangan ambil 1000 lah. 1000 bukan jawapan dia. Sebab graf kita start dengan 800. Kalau graf start pada 1000, barulah kita boleh ambil dekat 1000. Tapi graf tu start dengan 800. So separuh hayat dia bahagi dengan 2 ada 800. Okey, ambil pembaris garis putih-putih-putih. Kena kat sini. Okey, lepas tu turun pergi dekat bawah. So jawapan dia adalah 40 saat. Jadi maksudnya separuh hayat dia bagi 40 saat dia berkurang jadi 400. Okey. Okey, ada soalan tak setakat tu? Tak ada. Okey, kalau tak ada kita sambung. Okey, ini contoh yang ketiga. Keaktifan bahan radioaktif Q mengikut masa yang ditunjukkan dalam jadual 8.1. Okey. Masa 0, 120 keaktifan. Okey, kamu tengok kat sini lah. Okey, soalan A. Lukis graf keaktifan melawan masa. Okey, jadi keaktifan ni graf paksi Y. Yang ni paksi X. Kan susah kata yang mana jumpa dulu. Yang tak adalah paksi Y, paksi menegak. Okey. Yang jumpa kemudian adalah paksi X. Okey. Jadi lukiskan graf keaktifan melawan masa. Okey, berdasarkan keputusan graf, berapakah separuh hayat bagi Q? Okey, soalan yang pertama dah siap dah. Semua dalam konteks lah. Okey, so soalan A dia kata lukis graf keaktifan melawan masa. Okey, so kita dah dapat dah. Kita plot. Lepas kita garis. Okey, freestyle lah. Freehand. Okey, garis. Okey, jadi soalan B. Dia kata apa tadi? Okey, berapakah separuh hayat bagi Q? Okey, separuh hayat bagi Q. Okey. Jadi nak kira separuh hayat, ambil yang paling tinggi. Paling tinggi adalah 120 bahagi dengan 2. So kita dapat 60. Ambil pembaris, buat garisan putih betul-betul, kena graf tak kat sini. Lepas tu kita baca kat bawah. Okey, kat sini adalah 9 minit. 5, 6, 7, 8, 9. So jawapan dia 9 minit. Okey. Boleh? Boleh? Halu? Okey. Okey. Sana saya buka dulu. Surat 43. Buku aktiviti muka surat 43. Soalan 4 Roman atas tu. Boleh? Boleh tak? Jumpa tak? Okey, soalan 4 Roman atas tu nah. Natrium 24 mempunyai separuh hayat 15 jam. Okey, natrium 24 mempunyai separuh hayat T1/2 15 jam. Hitung jisim natrium 24 selepas 45 jam dengan jisim asalnya 64 gram. Okey, yang ni sama dengan soalan ni. Yang ni. Okey, semua kita buat sama-sama. Cepat. Okey, kamu tengok skrin. Kalau saya share ni, kamu hanya tukar sahaja. Okey, kamu tulis lah sebab saya tak boleh tulis kat sini. Kamu tulis Okey, so separuh hayat bagi natrium 24. Okey, mula-mula 0 jam. Okey, tulis. Ikut macam ni, had dalam ni. Okey, 0 jam. Okey, jisim dia berapa awal-awal? Korang jawab seorang-seorang. Okey, 64. Okey, jadi buat anak panah tepi-tepi. Ikut sebiji macam dalam ni. Okey, dia nak berapa? 15 jam. Okey, selepas 0 jam, dia pergi kepada 15 jam. Okey, berapa jisim yang tinggal? 64 bahagi 2 dapat? Okey, jadi selepas 15 jam, jisim dia jadi 32 gram. Dapat? Dapat?
Dapat. Okey. Okey. Lepas tu separuh hayat yang kedua, jam dia jadi berapa? 0, 15. Lepas tu 30. Yes, 30 jam. Okey, berapa dia punya jisim? 32 bahagi 2. 16 gram. Okey. Siapa tak dapat Abang Anas sebab kalau kamu tulis dekat chat tu, Ustazah tak boleh nampak tau sebab Ustazah share screen. Siapa tak dapat tu, buka mic Abang kata tak dapat. Okey, seterusnya. Hak tak dapat tu buku ada? Sebab tu tulis sama-sama. Ustazah Abang tulis. Okey, saya ulang lah. Mula-mula 0 jam. Ni, nampak skrin nampak kan? 0 jam. Okey. Jisim awal dia adalah 64 gram. Okey, lepas tu selepas 15 jam. Okey, yang ni 15 jam. Yang pertama. Okey, apa jadi dekat dia punya jisim? 64 bahagi 2 dapat 32. Okey, lepas tu selepas 15 jam, tambah lagi 15 jam, dia akan jadi 30 jam. Okey, 30 jam, apa jadi dekat jisim dia? Hari 32 bahagi 2 dapat 16 gram. Okey, dia nak 45 jam kan? Okey, tambah lagi. Sini 30 jam, lompat lagi, pergi apa? 30 tambah 15. Okey, 45 jam. Apa jadi dekat dia punya jisim? Daripada 16 ni bahagi dengan 2 dapat 8. Yes. So jawapan dia 8 gram. Okey, 8 gram. Cara tulis dia sama je macam ni, cuma tukar 0, 15, 30, 45 jam. Okey, 64 gram, lepas tu bahagi 2 dapat 32 gram. Bahagi 2, 16 gram, last sekali 8 gram. So jawapan dia adalah maka jisim natrium 24 yang tertinggal selepas 45 jam ialah 8 gram. Okey, kalau tak tulis ayat panjang tu pun tak apa. Jawapan dia dapat 8 gram pun. Okey, jawapan dia dah betul dah. Okey. Okey, soalan B. Seorang pesakit sedang melakukan rawatan kesihatan di sebuah hospital. Dia telah menggunakan mesin seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Okey, apa dia tu? Cuba gambar tu apa dia? Dia buat apa? Okey, yang tu adalah apa dia? Masuk dalam terowong tu. X-ray bukan. MRI. Okey. Okey, soalan dia. Berdasarkan rajah di atas, nyatakan sinar radioaktif yang digunakan. Apa dia? Sinar radioaktif guna apa? Sinar? Sinar apa? Sinar? Ya, sinar gamma. Okey, yang ni tak belajar lagi sebenarnya. Sorry. Okey, kita pergi kepada muka surat 40. Okey, nak habis dah. Okey, muka surat 40. Okey, soalan nombor 1. Siapakah yang menemukan sinar X? X-ray. Siapa yang jumpa? A, B, C, D? Sebut nama dia. Wilhelm Conrad Roentgen. Okey.
Pernyataan yang manakah benar tentang keradioaktifan? Baca tengok. Okey. Okey. Habis dah. Habis dah untuk hari ni. Sikit saja. So, hari ni yang pentingnya adalah yang ni. Tengok skrin yang saya share ni. Okey. Macam mana kita nak kira separuh hayat. Separuh hayat. Okey. Separuh hayat tu yang ni lah. Okey. T1/2 ni time 1/2 separuh hayat. Okey. Kalau dia bagi jisim, hang kena buat macam ni. Okey. Kalau dia bagi graf. Okey. Ambil daripada paling tinggi. Bahagi dengan 2. Tu bukan jawapan dia lagi nah. Ambil bahagi 2. Lepas tu ambil dekat graf. Ambil masa dia. Dia kata berapa separuh hayat berdasarkan graf. Ambil dekat bahagian masa ni. Okey. Okey. Yang tu sahaja. Bahagi 2. Separuh hayat ni adalah bahagi 2. Okey. So